Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak tunjukkan bagaimana untuk kita sign in atau sign up ClassPoint. Okey, jom ikut saya. Okey, mula-mula sekali kita buka dulu kita punya Google Chrome. Kita boleh typekan ClassPoint di Omnibox bar ataupun kita type saja dekat Google Search. Kita type saja ClassPoint. So kita akan pilih yang pertama sekali ni classpoint.io. Okey, ini merupakan interactive classroom quiz. Okey, in PowerPoint. Okey, dia sejenis add-on atau add-in dalam PowerPoint kita. Okey, kita akan gunakan ClassPoint ni untuk kita membuat ClassPoint ni secara interaktif. Okey. Okey, apa yang saya nak tunjukkan di sini ialah yang pertama sekali ialah kita tengok features yang ada di sini. Okey, yang pertama ialah create quiz in PowerPoint. Okey, di mana kita boleh create quiz. Ada beberapa quiz yang contohnya kat sini ada multiple choice, kita ada word cloud, kita ada dekat sini ada slide drawing, antara jenis-jenis quiz yang terdah. Okey, ini adalah feature yang pertama. Features yang kedua ialah interactive quiz question types. Okey, ini adalah interactive quiz question types. Yang pertama, kita boleh buat multiple choice. Okey, untuk kita punya interactive quiz dalam PowerPoint. Yang kedua, tadi kita menggunakan word cloud. Contoh kalau kita tanya murid kita apa sarapan dia pagi ni, dia orang akan jawablah bertype kaya toast, chicken rice, laksa, pak kutih. Okey, ni dia punya answer lah. Kita boleh tanya kita punya murid ataupun audience kita, kita dapat answer. Lepas kita close submission, kita dapat dia punya jawapan dekat kita punya word cloud. Ni macam Mentimeter. Kalau siapa yang pernah guna Mentimeter, lebih kurang macam ni word cloud yang kita dapat response dia. Okey, selain itu kita boleh juga membuat quiz interaktif secara short answer. Kalau kita tanya murid kita soalan dan dia terus jawab, bertype dan dia akan jawab terus dan dia submit dia punya answer tu melalui short answer. Okey, selain daripada itu, contoh soalan macam ni, soalan matematik, mungkin kita memerlukan langkah-langkah atau step-step yang perlu lukisan ataupun sebagainya. Kita menggunakan kaedah slide drawing. Okey, kita mungkin menggunakan penulisan secara freehand ataupun boleh kita warnakan sesuatu, kita gunakan slide drawing. Okey, features kita yang ketiga ialah live annotation and whiteboard. Okey, di mana kita boleh tulis dekat atas kita punya screen PowerPoint menggunakan annotation. Contoh kita boleh annotate dalam atas kita punya slide. Seperti kita mengajar lah, kita tulis apa saja dekat atas kita punya slide yang kita paparkan. Okey, selain daripada kita boleh tulis kat slide, okey, kat sini ada 5 pilihan pen. Okey, 5 warna pen kita boleh gunakan dan 1 highlighter, ada pointer, ada whiteboard dan sebagainya. Okey, ini adalah whiteboard. Whiteboard yang telah dibagi kat kita ada 3 jenis dan kita boleh tambah lagi 3 lah. Okay, kita boleh juga highlight ke atas kita punya poin-poin yang tertentu dan kita boleh tulis ke atas whiteboard kita. Kalau kita gunakan whiteboard, blackboard, kita gunakan grid paper ataupun rule paper, kita boleh tuliskan dekat atas kita punya
whiteboard yang kita sediakan. Murid juga boleh gunakan whiteboard tu untuk submit dia punya jawapan. Okey. Okey, ini adalah pilihan warna yang ada 5 warna dan kita boleh pilih. Okey, kat sini 5 warna yang disediakan kat sini, kita boleh pilih lagi dekat bawah. Setiap warna tu ada pen, 5 jenis pen. Dekat bawah pen-pen tersebut ada warna lain lagi. Okey, lepas tu kita boleh highlight perkataan-perkataan tertentu untuk kita fokuskan kepada murid kita apa yang kita pelajari. Okey, ni highlighter, ada pen 5 jenis tadi, pointer, ada eraser dan whiteboard. Itu adalah features yang terdapat dalam PowerPoint lah, dalam kita punya class point. Okey, kita tengok pula pricing yang terdapat dalam class point. Ada 3 jenis. Okey, yang pertama ialah basic, iaitu free. Okey, yang kedua ialah pro dan ketiga adalah school. Okey, yang free ni 5 question saja yang kita boleh bina dekat atas PPT yang kita buat. Okey, ada 5 question, ada 5 jenis question yang terdapat dalam class point. Kita boleh access semuanya, tapi 5 sahaja soalan yang kita boleh buat daripada 5 question tersebut. Kalau kita nak gunakan 5-5 pun boleh, kalau kita nak gunakan satu jenis pun boleh. Sama ada multiple questions, word cloud, kita gunakan image upload, kita gunakan slide drawing ataupun short answer, kita boleh gunakan kelima-limanya. Okey, untuk free ni dia punya maksimum dalam satu kelas ataupun untuk audiens kita hanya 25 sahaja. Okey, kalau macam kita punya kelas melebihi daripada 25 orang, maknanya mungkin kita perlu buat sekali lagi kita punya live quiz tu, bagi peluang kedua untuk yang second group lah. Okey, kita ada leaderboard. Leaderboard juga. Leaderboard tu kita boleh tengok lah siapa yang paling cepat, siapa yang kedua dan sebagainya lah. Kita boleh tengok. Apa itu, kita boleh juga gunakan slide annotation yang saya sebutkan tadi, dan kita boleh guna digital whiteboard. Okey, yang pro ni dia punya perbezaan kat sini, dia boleh buat seberapa banyak question yang ada, yang terdapat dalam class point. Okey, dia boleh buat beberapa banyak pun. Lepas tu limited kelas je sebanyak 200. Maknanya kalau murid dia 200, kalau student dia 200, dia punya maksimum kelas dia 200. Okey, dia punya leaderboard tadi tu dia boleh exportkan menjadi data, masukkan terus ke dalam dia punya Excel lah untuk simpan sebagai data. Okey, ada premium support. Okey, yang ketiga adalah school. Okey, ni ada custom untuk school. Okay, everything in pro ataupun plus, dia ada custom onboarding, ada custom training and dedicated support. Ni untuk school, dia ada, kita tengok dia punya perbezaan kat sini. Okay, semua interactive quizzing kita boleh access. Ada student engagement tools pun kita boleh access. Review analytics pun boleh. Cuma dekat sini perbezaan, untuk yang free dia tak boleh export leaderboard. Cuma untuk pro dengan custom sahaja. Okay, perbezaan maksimum kelas pula. Perbezaan kat sini, untuk yang free 25 orang sahaja, sama ada student ataupun audience. Okey, untuk yang pro 200 dan school juga 200. Okey, number of question per PPT file. Okey, untuk yang free 5, untuk yang pro dengan school unlimited. Okey, yang custom onboarding, custom training, dedicated support ni hanya untuk school lah, untuk training. Okey, bagaimana kita nak masukkan ataupun add-inkan dalam kita punya PowerPoint? Kita perlu download dulu. Sama ada kita dekat sini, boleh download, ataupun kita terus pergi dekat free ni, kita download. Okey, kita boleh tengok kat sini window yang compatible dengan kita punya class point. Contoh kat sini Windows 7 boleh, Windows 8, Windows 10. Okey, Windows 7, Windows 8, Windows 10, ataupun Office 2013, 2016, 2019 dengan 365. Okey, ini adalah yang boleh access class point lah. Kita tekan je download, sama ada kat atas tadi ataupun dekat sebelah kiri tadi ataupun yang kat bawah ni. Kita masukkan nama kita untuk kita sign up dulu. Nama kita masukkan email yang kita nak sign up. Okey, dan
kita masukkan organisation kita. Contoh kalau kita sekolah, kita masukkan nama sekolah. Kalau kita pejabat, masukkan nama pejabat. Lepas tu barulah kita tekan download. Okey, kelas point yang kita download tadi dia akan muncul dekat sini, dekat dalam kita punya download. Kita carilah kat mana kita simpan. Kita boleh install macam biasa. Kita buka, double click dan kita masukkan macam biasa. Kita ikuti arahan. Okey, ni adalah kelas point yang memang ada dah, saya dah install lah. Kalau anda yang baru nak install, just tekan install saja dan ikuti arahan dia sampai dia finish. Okey, selepas kita dah install kelas point ni, kita boleh buka dekat dalam kita punya. Kita boleh buka dalam kita punya PowerPoint. Kita boleh tengok Okey, kita boleh lihat dekat PowerPoint kita. Dia ada satu tab baru kat sini, Ignore Class Point. Kita boleh tekan kat sini. Kita boleh tekan tab ni untuk kita aktifkan. Kita sign in sebab kita dah sign up tadi kan. Kita sign in, gunakan email yang kita telah sign up tadi. Okey, kita boleh sign in dekat mana-mana komputer pun kalau kita gunakan class point. Tapi satu komputer tu kita boleh guna satu time lah, maksudnya satu kali je. Kita tak boleh gunakan serentak. Kalau kita guna serentak, salah satu kita kena sign out dulu. Okey, kita sign in. Okey, dia terus akan keluar macam ni lah dekat kita punya tab class point. Okey, dia akan keluar macam ni. Kita boleh tengok kat sini. Lepas tu kita boleh tengok ni adalah pen-pen dia. Okey, di bawah setiap satu pen ni ada warna-warna lain. Ada whiteboard background. Ni ada 5 jenis interaktif kita punya quiz. Okey, kita boleh sharekan PDF. Kita boleh create leaderboard. Kita delete all response. Get started semua ni kita boleh ni. Okey, untuk kali pertama dia akan keluar satu PowerPoint yang untuk tutorial bagaimana kita untuk gunakan class point. Okey, ini adalah gambaran untuk kita punya class point. Okey, akan datang saya akan tunjukkan bagaimana untuk kita membina ataupun mereka cipta interactive question dalam class point ni. Okey, sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye-bye.